Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, pelibatan langsung anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam memerangi COVID-19 di Sarawak sangat dihargai. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mewakili Kerajaan Sarawak mengucapkan terima kasih kepada setiap anggota ATM di atas jasa dan pengorbanan dalam membantu Kerajaan Sarawak memerangi penularan COVID-19. Ujarnya mereka telah turun padang dengan terlibat sama dalam menyediakan Hospital Medan, membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di kawasan luar bandar dan pedalaman serta terlibat dalam operasi sekatan jalan raya. Justru itu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada anggota tentera kita. Oleh itu, kerajaan negeri akan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan anggota tentera. Berucap dalam lawatannya ke Kem Reskom Sibu pada Isnin, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah pandemik COVID-19 telah membawa kesan negatif yang sangat mendalam kepada masyarakat. Ini termasuklah kegiatan sosial dan ekonomi di negeri ini dan juga negara bahkan dunia seluruhnya. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Kerajaan Sarawak telah mengumumkan sumbangan peralatan berupa aset kawalan pertahanan sempadan bagi mengawal dan meningkatkan tahap kesiapsiagaan sempadan Sarawak. Justru itu sebagai tanda penghargaan Kerajaan Negeri Sarawak di atas pengorbanan dan jasa saudara-saudari dalam menjaga keselamatan, saya telah mengumumkan sumbangan kerajaan negeri dalam bentuk aset kawalan pertahanan sempadan kepada Angkatan Tentera Malaysia di negeri Sarawak. Saya telah umumkan ini di Kem Moratuan. Penyerahan aset kawalan pertahanan sempadan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan memperkasakan kawalan sempadan negeri Sarawak. Laporan seterusnya, sebanyak 12 sektor dirancang untuk dibangunkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin dalam tempoh 5 tahun akan datang bermula dari 2022 hingga tahun 2027. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga calon gabungan Parti Sarawak GPSN 75 Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, antara perancangan tersebut adalah seperti berikut. Menurutnya, beliau akan melakukan yang terbaik, bekerja keras dan berkhidmat secara ikhlas untuk memastikan Senadin bertambah maju dan terus membawa pembangunan. So, I think now, my constituents here in Senadin, those studying the third year, running the third year study, I'm sure they let them know what I'm planning for them and how Senadin, together with me in the next 5 years, get connected, what we need to do together to make there are more development. I'm sure there will be more development and more progress in Senadin in the next 5 years in particular, and also Miri in general. Not only Senadin, but also Miri. I think that's important. So I have sat down with my team and we have come up with the 5 years the future plan. Beliau berkata demikian dalam sidang media perancangan 5 tahun untuk Dun Senadin di Dewan SUPP Cawangan Senadin pada Ahad. Sehubungan itu, Datuk Seri Lee menyeru pengundi di situ untuk terus memberikan sokongan padu kepada beliau pada pilihan raya kali ini. Dalam program berasingan, Datuk Lee meluangkan masa menghadiri kempen Jumlah Darah Anjuran Persatuan India Miri bertempat di Persatuan Bulan Sabit Merah Miri pada Sabtu. Ketika ditemui, beliau amat bersyukur kerana kempen tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan dan yakin usaha itu membolehkan stok bekalan darah dapat ditambah.
We are very grateful to the Miri community for very strong support that come here to donate blood regularly that enable us to have sufficient supply of blood to Miri Hospital. In fact, sometimes more than enough to help the other hospitals. Sementara itu, Presiden Persatuan India Miri, Kaunselor Karamit Singh Hani ketika ditemui merakamkan ucapan terima kasih atas sokongan dan bantuan daripada ketiga-tiga calon GPS di Miri yang sentiasa berusaha keras memastikan stok bekalan darah di Hospital Miri mencukupi. We express our gratitude to all three of them for such humanitarian values and also joining in with all the various organizations. They are not only supporting the Red Crescent, but many other organizations who also organize blood donations. So this has been very critical to the success of the blood donation campaigns in whole of Miri City. Hadir sama Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga calon N73 Piasau Datuk Sebastian Tin Chiu Yu dan calon GPS N74 Pujut Adam Yi Siu Sang. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi hadir bagi merasmikan pelancaran peluasan program Segar at Petronas bertempat di Petronas Lanang Barat Sibu pada Sabtu. Program yang diseliakan oleh Petronas Dagangan Berhad PDB itu merangkumi 4 buah stesen Petronas Rintis di Sarawak dan mensasarkan 10 buah stesen di Sarawak pada tahun ini. Program Segar at Mesra juga telah diperkenalkan di Semenanjung Malaysia pada awal tahun 2021 bagi menyediakan platform pemasaran produk pertanian dan segar beku terus daripada pengeluar kepada pengguna bagi memanfaatkan pengguna tanpa melibatkan orang tengah. Dalam pada itu, inisiatif dilaksanakan melalui kerjasama di antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPD NHEP, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI serta Petronas Dagangan Berhad PDB juga memberikan manfaat terutamanya kepada golongan B40 dan M40 untuk memasarkan hasil pertanian terus dengan harga yang berpatutan. Datuk Seri Alexander berkata sehingga kini terdapat 38 buah stesen Petronas di Semenanjung yang terlibat dalam program Segar at Mesra tersebut dengan sokongan daripada agensi di bawah MAFI iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Persatuan Nelayan Kebangsaan NEKMAT dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Di Dundalat pula, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah telah mengadakan lawatan ke projek menurap jalan lembah pantai ke tapak kaul di Kampung Kuala Hilir Oyak pada Sabtu. Projek tersebut akan dapat memanfaatkan 20 buah rumah di kawasan tersebut apabila ia siap sepenuhnya kelak. Selain itu, Datuk Seri Fatimah juga turun padang bagi melihat projek membaik pulih gelanggang futsal di Kampung Kuala Hilir Oyak bagi kemudahan dan keselesaan belia di kawasan tersebut untuk melakukan aktiviti sukan. Manakala di Sibu, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi dan Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Arapai, turut padang bersama pihak berkuasa tempatan untuk meninjau punca banjir kilat yang sering berlaku di Desa Satria, Bumi Indah, Bougainvillea dan Kemunyang pada Sabtu. Hasil tinjauan mendapati punca banjir kilat di kawasan tersebut disebabkan sampah sarap dan sisa pembinaan bangunan. Sehubungan itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak JPS telah mengarahkan kontraktor untuk membersihkan mana-mana parit di bawah seliaan mereka dan pihak majlis masing-masing untuk mengambil tindakan terhadap kontraktor yang gagal melaksanakan spesifikasi kerja mereka untuk kerja-kerja pembersihan longkang dan parit. Dalam pada itu, Dr. Anwar berharap perkara ini mendapat kerjasama dari penduduk di kawasan berkenaan agar bersama-sama memastikan parit di kawasan mereka bersih dan tidak membuang sampah merata-rata. Ke perkembangan berikut, pengundi di kalangan wanita sentiasa berdiri teguh menyokong kepimpinan Gabungan Parti Sarawak di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Bengunan. Ini dilihat menerusi kehadiran seramai 70 penduduk dari kalangan wanita semasa program kempen GPS yang diadakan di Balai Raya Banting pada Ahad. Calon GPS Datuk Mong Dagang selaku jemputan khas ketika berucap memberitahu rakyat harus matang untuk memilih parti yang benar-benar layak untuk mentadbir kawasan tersebut semasa hari pengundian pada 18 Disember ini. Jelasnya pembangunan yang diperolehi oleh rakyat di Bukit Bengunan sehingga kini termasuk pembinaan jalan menuju ke Banting adalah hadiah daripada kerajaan GPS dalam usaha memastikan masyarakat di negeri ini hidup dengan selesa dan makmur.
Justru beliau berharap agar lebih banyak peringkat umur sama ada lelaki ataupun wanita bersatu hati mengekalkan kedudukan GPS sebagai pentadbir negeri ini agar misi menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030 dapat tercapai. Berikut pula, Pengerusi Majlis Pembandaran Padawan MPP Loh Kechiang telah melancarkan program kawalan kamera lita tertutup CCTV yang dipasang di kawasan Batu Kitang baru-baru ini. Menurut Loh, beliau telah memasang sebanyak 18 buah kamera lita tertutup yang menelan kos sebanyak RM600,000 di kawasan Jalan Burung Lilin, Pasar Maung Batu 3, Jalan Dogan, SMK Arang dan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua 4.5. Jelasnya tujuan pemasangan CCTV itu adalah untuk memudahkan pihak polis menyiasat kes-kes jenayah yang berlaku di sekitar kawasan tersebut. Tambah beliau lagi, ini sejajar dengan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan negeri Sarawak sebagai sebuah smart city seperti yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg. Seterusnya, pelbagai pembangunan yang disediakan kerajaan negeri Sarawak telah memberikan manfaat kepada rakyat. Beberapa orang awam yang ditemu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS merakamkan penghargaan atas pembangunan yang telah diberikan selama ini. Dalam pada itu, mereka juga mengharapkan wakil rakyat yang terpilih dalam pilihan raya kali ini meneruskan kesinambungan pembangunan. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang dah memberi pembangunan banyak kepada negeri Sarawak tu. Contohnya negeri itu dah banyak membina masjid-masjid yang baru dan surau-surau yang baru dan banyak lagi lah tempat yang dah dibina dengan bagus. Seperti hospital pun banyak baru dah kini tu. Syukur alhamdulillah lah pembangunannya dah banyak. Haraplah kerajaan dapat mengatur hal sistem peparitan di area-area kawasan situ, kampung situ. Kawasan perumahan pun sama, kampung-kampung masih parit pun masih belum tentu bagus. Bila hujan dah lebat sikit banjir. Parit masih dalam keadaan si baguslah. Sesiapa yang berjaya memenangi pilihan raya kali ini, kita harap mampu membawa Sarawak ke negeri maju, memberi peluang pendidikan yang baik kepada anak Sarawak, meningkatkan sosioekonomi rakyat Sarawak dari segi peluang pekerjaan, dari segi pelaburan-pelaburan daripada luar dan tidak dilupakan membantu meningkatkan usaha rakyat mendapatkan akses jalan raya, elektrik dan air dengan lebih baik dan sekarang ini internet amat penting untuk pendidikan anak-anak. Kami harapkan supaya lebih banyak fasiliti, kemudahan and dipertingkatkanlah semua kemudahan yang ada dekat stadium, dekat Kuching, terutama untuk sukan sebagai macam atlet bah. Memang boleh berlatih dengan bagus and boleh berlatih dengan selesa if ada fasiliti and semua komplit lah. Thank you for the government who is giving more project is coming up now, growing like Petros, and then like more like again MRT is coming soon. We want to more like of course lah for the youngster now, like commercial, and then like a better job for our Sarawakian, give more views to them, like AKM student who had just finished graduate, like college community, they finished graduate, like like Mara, they finished graduate. Hopefully there is no bias on that situation lah. Try to give more impacts to them for the youngster now. Jangan pilih kasih what people say. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.